Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi, sabahun nur, sabahul khair. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-640 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan melihat, mengambil pengajaran daripada kalamullah Al-Quran. Moga-moga membawa perubahan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat bantu untuk share, kongsi dan juga sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Hari ini kita telah tiba pada ayat yang ke-35 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 181. Mohon sahabat-sahabat bantu catat dorongan komen, mempermudahkan yang join kemudian. Kita nak ambil, nak lihat ayat yang ke-35 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat yang ke-181. Ahlan Azaz, terima kasih Alfi dan juga Ica Caca, ahlan Muhammad Abqari dan juga semua sahabat-sahabat yang lain, ahlan. Di FB pula ahlan Kamizah Muhammad Amil, Norazia Mukhtar, Mayasari dan Khairil Zimadun, Anna Sukaimi, Salsabil As-Sulaimi, Wan Muhammad Su'ib, Wan Nurahim Sharif, Arif Taib, Zainun Hadi, Norazia Mukhtar, Sa'adiyah Hassan, Rabi'atul Adawiyah, Ina Azman, Safia Sapiam, Hajar Azai, Ukhsal, Rini, Ana Sukaimi, Jamila Ihsan, Rosliza. Terima kasih banyak-banyak Kak Jamila Ihsan, Rohimah, serta Habibah Suib, Ummi Madihah, Khatijah Ija, Laitun Absa, Arif Taib, Zainun Hadi, Hashimah Uthman, dan juga ahlan Fatimah Cik Mat, Ija Rahman, Ali Lili, Kala Lili, dan juga Faridah Abdul Rahim, Dede, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Jom kita baca dahulu ayat yang ke-35, muka surat 181, surah yang ke-8 Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Aliyul Azim. Ini adalah ayat yang ke-35. Sebelum kita baca terjemahan dan kita ambil pengajaran, apakah ringkasan ayat yang ke-35? Maka ringkasan ayat yang ke-35 adalah Allah menceritakan kepada kita dalam ayat ini sebahagian daripada sudut yang lain kesesatan dan sikap sombong yang dimiliki oleh penduduk Mekah.
Maka pada ayat yang ke-35, kita dah baca dah kesesatan-kesesatan orang Quraisy Mekah. Mereka pada waktu itu menghalang para sahabat untuk masuk ke kota Mekah. Mereka mendakwa mereka lah orang yang layak untuk pilih siapa yang dibenarkan masuk, siapa yang tidak. Dan mereka mendakwa mereka adalah penjaga Baitullah dalam keadaan mereka sebenarnya adalah perosak Baitullah. Maka itu daripada satu sudut. Maka pada ayat yang ke-35 diceritakan sikap-sikap kesesatan, kesombongan yang dimiliki oleh orang Quraisy Mekah yang menjadikan mereka sukar untuk menerima kebenaran, sukar untuk beriman. Maka ringkasan ayat yang ke-35, Allah menceritakan kepada kita kesesatan dan juga sikap kesombongan yang dimiliki oleh penduduk Mekah. Apa kaitan antara ayat 35 dan ayat sebelumnya, ayat 34? Maka pada ayat 34, kita telah nampak bahawa orang-orang musyrikin Mekah mereka mendakwa yang mereka adalah penjaga Baitullah. Mereka adalah pengimarah Baitullah, awliya'uh. Mereka adalah penjaga Baitullah. Mereka adalah orang yang menguruskan Baitullah. Dan mereka berhak untuk halang orang yang mereka nak daripada hadir ke Baitullah, daripada hadir ke rumah Allah. Lalu persoalannya, apakah yang orang Quraisy sendiri buat di Baitullah? Maka inilah yang mereka buat di Baitullah, perkara yang sia-sia dan perkara pada waktu itu yang sebenarnya langsung menggambarkan sikap dan kesombongan mereka. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Jom kita lihat, lalu kita dah fahami ringkasan kaitan dengan ayat sebelumnya. Apakah terjemahannya firman Allah? Wa ma kana, dan tidaklah, wa dan ma tidak, kana adalah, wa ma kana dan tidaklah, salatuhum, ibadah mereka, salat mereka. Siapa mereka? Orang-orang musyrikin Mekah yang menghalang manusia daripada datang ke rumah Allah, yang mendakwa mereka adalah penjaga Baitullah. Dan tidaklah salat mereka, ibadah mereka, firman Allah, inda, di sekitar, di sisi, al-baiti, Baitullah, rumah Allah. Tidaklah ibadah mereka di Baitullah illa, kecuali muka'a, siulan. Mereka bersiul. As-safir, muka' memberi makna safir. Pada waktu itu mereka bersiul. Saya tak pandai bersiul, lalu saya nak tunjuk contoh pun tak boleh. Saya tak pandai bersiul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mulut saya tak pandai untuk bersiul. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad susah untuk saya bersiul. Lalu saya tak pandai nak tunjukkan contoh. Tapi sahabat-sahabat faham apakah maksud siulan. Maka orang Quraisy Mekah, mereka pada waktu itu dekat Baitullah yang mereka buat bersiul. Mereka mendakwa mereka penjaga Baitullah. Mereka halang manusia untuk beribadah di Baitullah. Tapi last sekali apa yang mereka buat di Baitullah? Mereka bersiul. Muka pada waktu itu bersiul. Dan yang kedua, watasdiyah, yang mereka buat adalah pada waktu itu bertepuk tangan. Bukanlah nak menunjuk, ayat ni bukan nak menunjukkan pada waktu itu tak boleh bersiul ataupun tak boleh bertepuk tangan, tapi nak menggambarkan mereka bukan ibadah pun dekat Baitullah. Yang mereka buat adalah bersiul dan bertepuk tangan. Nanti kita akan belajar kenapa mereka bersiul dan bertepuk tangan. Ada sebabnya. Maka ini adalah terjemahan. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada firman Allah, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah? Apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Yang pertama, bahawa hilangnya rasa hormat kepada Baitullah, kepada rumah Allah, hatta Kaabah sekalipun, apabila kita lihat pada ayat yang terdahulu, mereka tidak mempunyai takwa. Kan kita lihat pada ayat yang terdahulu, in awliya'uhu illal muttaqun,
yang mana mereka ni tak ada takwa. Sepatutnya orang yang jaga rumah Allah kena ada takwa. Maka Allah sebut mereka ni tak ada takwa. Manusia bila tidak ada takwa, maka dia tidak akan ada rasa beradab, rasa hormat hatta kepada rumah Allah sekalipun. Maka ini pengajaran yang pertama. Dekat Baitullah mereka tepuk tangan. Dekat Baitullah pada waktu itu mereka bersiul. Dekat Baitullah mereka menyakiti Nabi. Dekat Baitullah mereka bawa najis unta letakkan di belakang Nabi yang sedang solat. Untuk masuk ke Baitullah mereka halang manusia. Maka pengajaran yang kita boleh dapat bila kita gabungkan ayat 35 dan 34. Ayat 34 menyebut yang mereka ni tak ada takwa. Ayat 35 menggambarkan sikap mereka. Maka kita gabungkan bahawa apabila seseorang itu tidak mempunyai takwa, maka dia akan hilang rasa hormat. Hatta kepada rumah Allah sekalipun, kepada Baitullah sekalipun akan hilang hormat. Apatah lagi hormat kepada sesama makhluk, hormat kepada yang lebih tua, hormat kepada manusia. Bila hati tidak mempunyai takwa, maka hati tersebut akan hilang perasaan hormat hatta kepada Baitullah, kepada Kaabah, kepada rumah Allah sekalipun. Maka pentingnya takwa. Maka ini pengajaran yang pertama. Manusia apabila tidak ada takwa, maka akan hilang rasa hormat hatta kepada Baitullah, rumah Allah sekalipun. Sebab itu apa yang mereka buat? Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Ada yang tanya soalan, boleh ke pengantin yang dah make up solat jamak? Semestinya tak boleh. Solat jamak dia pada waktu itu ada syarat-syaratnya, antaranya bermusafir. Lalu pada waktu tu bagaimana pengantin dia nak solat? Maka dia boleh sahaja pakai sarung tangan. Dia pakai sarung tangan supaya pada waktu dia tak perlu pada waktu itu untuk bermakeup semula. Maka adakah makeup satu keperluan? Adakah kalau tak makeup pada waktu itu membawa kepada darurat? Maka sebenarnya baru-baru ni ada yang tanya soalan, saya perasan baru-baru ni saya menghadiri satu majlis perkahwinan. Pengantin dia pakai sarung tangan, walaupun pada waktu tu dengan suami, pakai sarung tangan, bukan sekadar sarung lengan, sarung tangan. Maka ada je pada waktu itu jalan, maka tak boleh jamak. Kalaulah pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak menjaga wuduk dia, ada banyak cara untuk dia menjaga wuduk dia. Makeup bukanlah salah satu alasan untuk menjamakkan solat. Perkahwinan bukanlah salah satu alasan untuk pada waktu itu menjamakkan solat. Dia ada syarat-syarat untuk menjamakkan solat. Okey, kita kembali. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya minta maaf, saya tak buka sesi soalan sebab kita nak habiskan satu ayat dalam tempoh 30 minit ini. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak beri perhatian kepada tadabbur yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat 35 ini. Okey. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut la waqar, mereka tidak memuliakan, wala istisy'ar li hurmatil bait, dan tak ada perasaan pun, kesedaran pun untuk menghormati Baitullah apabila pada waktu itu tidak ada takwa. Bila tak ada takwa, maka pada waktu itu tak ada perasaan nak menghormati Baitullah sekalipun. Maka pentingnya takwa. Ahlan-ahlan, tak mengapa, tak perlu untuk minta maaf. Ahlan-ahlan. Okey, maka itu satu. Yang kedua, bila kita nak gabungkan ayat 34 yang mana menceritakan tentang takwa dan ayat 35 yang menceritakan sikap orang yang sedang menjaga Baitullah pada waktu itu, apa pengajaran yang kita boleh dapat bila kita gabungkan kedua ayat? Orang yang tidak ada takwa, maka dia bukan sekadar tak ada rasa hormat, dia tidak takut pun kepada Allah. Orang yang tak ada takwa, dia perasaan takut pun tak ada. Maka sebab itu kita nampak walaupun pada zaman kita banyak orang bila tak ada takwa, maka dekat Baitullah pun dia sanggup menipu.
Orang yang bila tak ada takwa dekat Baitullah pun pada waktu itu dia sanggup menganiaya, mengambil kesempatan terhadap manusia. Orang yang apabila tak ada takwa, maka pada waktu itu dia tidak akan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita nampak sikap orang musyrikin Mekah, mereka pada waktu itu yang mereka lakukan adalah bertepuk tangan dan bersiul walaupun mereka berada di Baitullah. Maka pengajaran yang kedua, bila kita gabungkan ayat 34 dan 35, orang yang tidak ada takwa, maka pada waktu itu mereka langsung tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini pengajaran yang kedua. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Okey, itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat, bahawa wama kana salatuhum, tidaklah ibadah mereka di sisi Baitullah kecuali hanya siulan dan tepuk tangan. Maka pengajaran yang kita boleh dapat adalah kejahilan boleh menjadikan manusia melakukan perkara yang pelik, dan kadangkala perkara yang pelik itu dianggap betul. Kejahilan boleh menjadikan manusia pada waktu itu melakukan perkara yang pelik, dan perkara yang pelik bila manusia jahil boleh dianggap satu benda yang betul. Dan zaman kita banyak contohnya. Benda yang pada waktu itu bukan daripada agama dianggap sebagai satu benda daripada agama. Banyak contohnya. Sehingga ada orang yang pada waktu itu terikut sesuatu ajaran yang sehingga tak perlu pada waktu itu solat contohnya. Ada orang yang pada waktu itu menganggap bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semua orang lain salah, hanya dia yang betul. Ada orang yang mengikut ajaran yang pada waktu itu melampaui batas cara berfikir fitrah manusia. Maka kejahilan yang melampau pada waktu itu boleh membawa manusia kepada melakukan perkara yang pelik. Bahkan perkara yang pelik itu kadangkala dianggap adalah perintah Allah, adalah syariat, adalah sebahagian daripada agama. Padahal itu adalah disebabkan kejahilan. Maka daripada ayat ini kita nampak orang musyrikin Mekah di Baitullah dahlah mereka tak beribadah, tetapi mereka anggap siulan dan tepuk tangan yang kita akan belajar kenapa mereka buat begitu adalah sebahagian daripada ibadah mereka. Dan mereka anggap betul, dan mereka pada waktu itu mempertahankan apa yang mereka lakukan. Nabi SAW ajak kepada kebenaran, mereka tak nak ikut sebab mereka rasa diri mereka dah betul. Maka sebab itu pentingnya untuk kita berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Kejahilan boleh membawa kepada pada waktu itu melakukan perkara yang pelik, bahkan pada waktu itu melakukan perkara lain tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar, lain tak ada. Saya kena check balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah lain dah okey di FB, di TikTok okey ke lain? Saya tak perasan. Bila ada orang komen lain putus-putus. Sebentar. Terima kasih Syakir. Tapi di FB ada masalah. Okey. Di FB ada masalah. Rasanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rasanya kita akan sambung esok insya-Allah. Sebab di FB ada masalah, tak pasti kerana line ataupun kerana masalah FB. Kita akan sambung esok insya-Allah, meraihkan sahabat-sahabat kita yang berada di FB.
Lalu saya minta maaf, saya tak sempat nak habiskan ayat ni dan pengajaran dia. Kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa esok insya-Allah.